Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Abdul Rahman Osman, kepada Dr. Hazikah dan serta rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam sesi terakhir bagi program Ramadan Fast Track to Jannah kita. Jadi tajuk pada hari ini saya yakin sangat menarik bagi kita semua kerana ianya sangat hampir dengan kita, iaitu tajuknya ialah Post Ramadan Istiqamah in Ibadah. Seperti yang kita tahu, dalam masa 2-3 hari saja lagi Ramadan akan berakhir dan akan digantikan dengan Syawal. Jadi kita tidak mahulah membiarkan segala pahala-pahala yang kita kumpul di bulan Ramadan ini hanya dilakukan pada bulan Ramadan, seperti bersedekah, beriktikaf dan sebagainya. Jadi kita juga perlu ada rasa, kita perlu istiqamah dalam dalam melakukan ibadah kita. Jadi bagi mengulas tajuk ini yang lebih lanjut, saya mempersilakan Ustaz Abdul Rahman Osman untuk meneruskan sesi kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Okay, terima kasih Brother Arif. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang untuk menyambung dan kita jumpa kali yang terakhir dekat bulan Ramadan dan hari yang mulia sebenarnya, hari Jumaat, dan insya-Allah harap-harap niat kita akan dapat beberapa faedah daripada tazkirah kita untuk hari ini biidznillah taala. Okey, tentang tajuk kita, macam mana keadaan kita atau bagaimana akan keadaan kita jadi selepas Ramadan. Okey, satu soalan yang sangat penting sebenarnya. Sebelum saya jawabkan dia, saya nak menceritakan tentang satu sahabat. Okey, sahabat itu dia bernama Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh. Okey, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh dia masuk Islam pada waktu Bai'atul Aqabah. Okey, Bai'atul Aqabah ni bai'ah di antara Rasulullah dan sahabat Rasulullah untuk menyokong Rasulullah. Okey, boleh kata di antara Rasulullah dan kaum Al-Ansar. Rasulullah jumpa mereka pada zaman haji atau waktu haji. Sebelum hijrah pada 1 tahun. Tahu tak? Rasulullah dia berhijrah pada bulan Rabiul Awal, bulan yang sama yang Rasulullah lahir. Okey, Rabiul Awal, sebelum dia Rasulullah sebelum dia dengan 3 bulan kita ada bulan Zulhijjah. Okey, bulan Zulhijjah semua orang walaupun dekat zaman jahiliyah mereka pergi dekat haji. Rasulullah dia jumpa mereka pada bulan Zulhijjah. Bukan bulan Zulhijjah itu tahun yang sebelum dia. So maknanya dia masuk Islam, ini Bai'atul Aqabah yang pertama. Pada haji yang kedua sebelum hijrah, Rasulullah dia jumpa mereka. Salah satu Rasulullah dia jumpa 12 orang. 12 orang. Salah satu antara 12 orang itu Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adh itu. Okey, baik. Kita akan sambung. Tahun yang seterusnya atau haji yang seterusnya, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh dia datang dengan sahabat yang lain, tapi bukan 12 sahaja. Mereka dah banyak dah, dekat pada 70 orang. Mereka bagi bai'at dekat Rasulullah. Dan Rasulullah janji mereka untuk menyokong. Kalau mereka akan menyokong Rasulullah, Rasulullah dia akan pindah atau boleh kata berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu keadaan dia. Tahu? Itu keadaan dia. So pada Bai'atul Aqabah yang pertama, Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adh dia masuk Islam, dan setahun atau boleh kata setahun 3 bulan dia datang balik kepada Rasulullah, dan dia bawa beberapa orang yang dia masuk Islam yang mereka janji juga untuk
tolong Rasulullah. Okey. Selepas haji pada 3 bulan, pada bulan Rabiul Awal Rasulullah berhijrah ke Madinah. Okey, dekat Madinah semua tahu apa yang berlaku dekat sana. Pada tahun Hijrah yang pertama ada perang Badar, Ghazwatu Badar. Tahun yang kedua Ghazwatu Uhud. Tahun yang ketiga tidak ada. Tahun yang keempat ada Ghazwatul Ahzab. Okey, pada tahun yang ketujuh, pada tahun yang ketujuh ada Ghazwatul Khandaq. Masa yang orang kafir datang ke Madinah nak hancurkan atau mereka nak bunuh orang Islam dekat Madinah. Dekat perang itu, Ghazwatul Khandaq, Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adh dia dapat satu luka di dalam kaki dia yang sangat besar yang susah untuk tutup. Okey, banyak darah yang dia keluar daripada luka itu, dan dia semasa itu dia duduk dekat Al-Masjidun Nabawi, duduk dekat masjid. Kenapa? Sebab Rasulullah dia mahu mari ziarah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh setiap hari. Okey, so sekarang selepas satu hari Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh dia wafat, atau boleh kata jadi syahid. Okey, so sekarang kalau kita nak kira, kenapa saya mencerita tentang masa tadi? Kita nak kira berapa Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh berhidup. Berhidup di dalam Islam. Berapa umur Islam dia. Dia masuk Islam sebelum hijrah pada setahun atau setahun 3 bulan. Dan selepas hijrah, tahun yang ketujuh, okay, dia wafat atau dia jadi syahid. So umur dia di dalam agama atau di dalam Islam adalah 8 tahun sahaja. Okay. Ini yang pertama. Okey, ambil yang kedua. Yang kedua, apabila Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh wafat dan Rasulullah dengar daripada sahabat yang mereka kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh dah wafat, tak boleh bernafas, Rasulullah dia keluar tanpa imamah. Tanpa imamah maksudnya keadaan Rasulullah terkejut, sangat pelik, luar biasa. Kenapa Rasulullah dia keluar macam tu? Sebab kalau Rasulullah dia nak keluar untuk perang yang lain, atau dia nak pergi ke solat Jumaat atau apa-apa keadaan, Rasulullah dia akan pakai imamah. Tak elok sangat dekat zaman Rasulullah kalau satu orang dia keluar daripada rumah atau keluar mana-mana tanpa imamah. Kenapa? Sebab Rasulullah dia nak bersegera, tak mahu lewat. Okey, ni yang kedua. Ambil yang ketiga. Apabila Rasulullah dia sampai dekat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh dan dia nampak dia, apa yang Rasulullah sebutkan? Dia kata, inna hadzal 'abda qad ihtazza lahu 'arsyur rahman. Orang hamba ini sebab wafat dia, arasy Allah Subhanahu wa taala bergerak. Arasy Allah Subhanahu wa taala shaking. Kenapa? Ini satu soalan. Ni yang ketiga. Ambillah yang keempat. Apabila sahabat Rasulullah dah bersediakan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh dan mereka nak angkat jenazah dia. Mereka angkat jenazah dia dan mereka jalan pergi dekat Al-Baqi'. Mereka rasa jenazah ini dia macam ringan sangat. Dia tak berat. Dan mereka tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa? Kita tak rasa berat. Dia kata, laqad nazala li tashyi'ihi 70,000 malak. Ada 70,000 orang malaikat yang mereka turun ikut jenazah Sa'ad bin Mu'adh. Allahu Akbar. Rasulullah terkejut. Al-Arash Allah Subhanahu wa taala bergerak. 70,000 malaikat yang mereka turun. Okey, ambil yang keempat. Apabila mereka, sahabat Rasulullah, mereka letak Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh di dalam kuburan dia, Rasulullah dia sebutkan satu hadis. Rasulullah bersabda, inna lil qabri dhammah, law naja minha ahadun lanaja minha hadzal rajul salih. Setiap kuburan untuk setiap orang manusia, dia akan jadi sempit kepada dia.
Apabila dia turun, letak dia dekat sana, tutup, dia akan jadi sempit. Untuk semua orang manusia dapat benda yang sama atau berlakuan yang sama. Sampai semua tulang-tulang untuk dada, dia akan masuk di antara macam tu. Maksudnya, dia akan jadi susah dekat mula-mula. Semua mereka akan rasa sakit itu. Walaupun orang yang saleh. Tapi Rasulullah dia kata, sesungguhnya kalau ada satu orang dia akan terlepas daripada azab ini atau daripada berlakuan itu, orang hamba ini yang saleh dia akan terlepas. Tapi dia tak lepas juga. Dia tak lepas. Semua orang akan dapat dhammah itu. Dhammah itu macam dia akan jadi sempit kepada badan itu. Okey? Nah. Okey, soalan yang ada di sini daripada cerita yang saya menceritakan tadi tentang Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, kenapa saya menceritakan dia? Sebenarnya saya nak kata semua orang diperlukan untuk sambung dengan amal-amalan yang salih, bukan yang banyak. Bukan yang banyak. Kita kalau dah habis, kita dekat bulan Ramadan, kita membanyakkan amal yang salih. Zikir ke, salat ke, qiyamul lail ke, puasa ke, banyak amal-amalan yang salih. Kita tak mahu sambung dengan keadaan yang sama. Yang kita mahu sambung sahaja. Kalau, contoh, kalau kita puasa setiap hari, kita tak mahu nak puasa setiap hari. Rasulullah halangkan kita untuk puasa setiap hari, macam setiap hari daripada bulan Syawal. Setiap hari daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan sebagainya. Rasulullah halangkan dia kata jangan membuatkan bulan yang lain pada Ramadan macam bulan Ramadan. Jangan. Okey. Lagi satu, kita tidak mahu, tidak suruh sesiapa, tidak ada satu alim ulama daripada agama kita yang dia suruh kita untuk qiyamul lail setiap malam. Tidak ada. Kenapa? Sebab kita tak mahu menjadikan qiyamul lail itu atau tahajud itu macam fardu. Boleh lepaskan satu waktu? Tak boleh. Mesti kita akan buat setiap solat fardu. Tak lepaskan dia langsung. So kalau kita membuatkan satu sunnah setiap hari, tak lepaskan dia langsung, tak jatuhkan dia satu hari, itu salah sebenarnya. Kena tinggalkan dia sekejap. Kenapa? Sebab dia adalah sunnah. Sunnah Rasulullah untuk tinggalkan sunnah dia. Minas sunnati tarkus sunnah. Itu kaedah sebenarnya. So kita kena tinggalkan dia. Tapi jangan tinggalkan dia langsung lah. Satu orang kalau dia puasa dekat bulan Ramadan, tak puasa langsung sampai bulan Ramadan yang seterusnya. Bukan macam tu. Dalam masa yang sama, fokus di atas beberapa amal-amalan. Itu yang saya mahu. Fokus di atas beberapa amal-amalan daripada salat, daripada zakat, daripada infak, daripada puasa mana-mana, dan konsisten di atas dia. Mesti akan satu keadaan atau satu masa yang kita terlepas. Sebab kita orang manusia, kita orang yang lemah, mungkin kita akan lepaskan dia. Tapi jangan tinggalkan dia langsung. Okey, saya bagi contoh. Kalau bidang atau tentang puasa itu. Kalau dekat bulan Syawal, jangan tinggalkan 6 hari. Kenapa? Sebab Rasulullah bersabda, "Man sama Ramadana wa atba'ahu bi 6 min Syawal faka'annama sama ad-dahr." Sesiapa yang dia puasa semua sepenuh bulan Ramadan dan lagi 6 hari dia puasakan dia daripada bulan Syawal, dia macam dah puasa setahun. Macam mana dia jadi setahun? Sebab bulan Ramadan adalah 30 hari. Dan 6 hari daripada bulan Syawal, dia jadi berapa jumlahnya? 36. Allah Subhanahu Wa Taala menambah satu kebaikan 10 kali tambahan. Betul tak? Al-hasanatu bi'ashri amthali. Allah akan menambahkan. Ini keadaan yang sama. So, kalau kita darab, kalau kita darab 36 darab 10, dia akan jadi berapa? 360. 360 itu setahun. Setahun dia ada berapa hari? Dia ada 360 hari. Dia macam puasa 1 tahun. Macam tu. Itu yang kita mahu.
Okey, kalau bulan Syawal habis dan kita nak masuk dengan apa? Bulan yang seterusnya, bulan Dzulqa'dah. Okey? Puasalah Isnin dan Khamis. Ataupun kalau kita tak larat, tak mampu nak puasa Isnin dan Khamis, sebab kalau Isnin Khamis jumlah dekat bulan itu adalah 8 hari. 8 hari daripada 30 hari macam banyak. Okey, tak apa, tinggalkan Isnin dan Khamis dan fokus di atas al-ayyamul bid. Hari-hari yang hari putih. Okey? Hari putih. Hari-hari putih kita akan fokus dia ialah 13, 14 dan 15 daripada bulan Hijrah. So ambil 3 hari daripada setiap bulan. Allah akan menambah 10 kali, dia jadi 30 hari. So kalau kita puasa setiap bulan 3 hari daripada setiap bulan Hijrah 3 hari, kita macam dah puasa 1 bulan sebenarnya. Okey? 1 bulan, bulan yang seterusnya 3 hari, bulan yang seterusnya 3 hari, so kita ada lagi setahun yang kita dah puasa dia. Okey, kita habis Dzulqa'dah. Macam tu. Dan kita akan sambung. Okey, kalau satu orang dia kata, sorry Ustaz, tak mampu nak puasa, banyak kerja, saya kena pergi kelas, apa semua. Okey, tak apa. Apa yang kamu suka? Sebab kita dah ada pengalaman sebenarnya. Kita dah ada pengalaman daripada bulan Ramadan. Kita ada pengalaman dengan salat, kita ada pengalaman dengan puasa, kita ada pengalaman dengan khidmat orang Islam, tolong orang Islam, apa semua. Okey, apa yang mahu? Mungkin satu orang dia akan kata, saya suka membanyakkan macam membantu orang Islam. Okey, boleh, tak ada masalah. Pilih beberapa hari daripada bulan itu untuk tolong orang Islam sahaja. Okey, kalau kita nak bagi contoh, contoh bulan Dzulhijjah. Tahu pada bulan Dzulhijjah Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu khairun fihinna min tilkal ayyam." Dekat 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah, dia 10 hari yang mulia, yang tidak ada satu hari atau 10 hari yang lebih mulia pada 10 hari itu. So maknanya 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah dia lebih mulia pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan? Ya. Jawapan dia ya, betul. 10 hari yang pertama daripada Dzulhijjah dia lebih baik, lebih tinggi. Okey? Pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. So maknanya daripada sekarang kita akan berniat kalau kita ada sampai bulan Dzulhijjah, okey, dekat 10 hari yang pertama, saya nak membanyakkan amalan yang saleh. Sebab Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala suka amal-amalan yang saleh di dalam dia daripada anak Adam, daripada hamba-Nya, melainkan pada 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. So daripada sekarang, fokus. Kalau nanti bulan Dzulhijjah nak datang, okey, nak buat apa? Plan daripada sekarang. Fikir daripada sekarang. Letak niat daripada sekarang. Sebab kalau kita dah wafat dekat bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, kita dah dapat pahala niat. Kenapa? Sebab kita dah letak niat itu. Ataupun mungkin kita tak wafat sebenarnya. Mungkin kita dah sampai, insya-Allah kita akan dapat bulan Dzulhijjah, tapi apabila bulan Dzulhijjah dah masuk, kita jadi sakit. Atau apabila bulan Dzulhijjah datang, kita tak tahu apa berlaku kepada kita. Jadi sibuk, macam kita tak fikir, macam lupa apa semua. Tapi insya-Allah pahala niat ada dekat sana sebenarnya. Okey? Baik. Okey, so maknanya pilihlah. Itu nasihat yang pertama yang saya nak bagi tahu dekat semua. Okey? Kenapa? Sebab saya rasa saya tak ada ilmu, tapi saya rasa Sayyiduna Sa'd bin Mu'adh dia dapat satu kedudukan yang sangat tinggi macam yang saya bagi tahu tadi, sebab dia pilih. Sebab di dalam 8 bulan apa yang dia buat? 8 tahun. Di dalam 8 tahun apa yang dia buat sampai dia akan dapat satu kedudukan itu yang sangat tinggi, yang arash Allah. Tahu apa makna arash Allah? Makhluk yang sangat besar, yang sangat agung adalah arash. Tidak ada satu makhluk yang lebih besar, lebih agung pada arash. Tapi arash itu yang sangat besar, sangat agung, dia bergerak, dia shaking sebenarnya. Sebab Sayyidina Sa'd bin Mu'adh dia wafat.
Ya. So saya rasa Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz dia fokus sebenarnya. Dia fokus mana amal-amalan yang dia suka, mana-mana satu amal-amalan yang dia rasa ada ikhlas dekat sana, dia fokus di atas dia. Membanyakkan daripada dia, membuatkan dia setiap hari, tak tinggalkan dia langsung. Okey? Ya, itu orang yang pandai. Macam yang saya bagi tahu sebelum ni. Orang yang pandai, dia akan pilih beberapa amalan dan dia fokus di atas dia, amalan yang dia suka dan dia sambung, beriltizam dengan dia. Okey? Ni yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan akan habis, bulan Syawal akan datang, tak ada masalah. Tapi Rasulullah bersabda, kullun nasi yaghdu, semua orang manusia akan keluar awal pagi. Okey? Betul. Kalau kita nak tengok dekat zaman kita atau dekat hayat kita sekarang, semua orang dia keluar awal pagi untuk kerja, untuk kelas, untuk construction, untuk musafir, apa semua orang dia akan keluar, semua orang. Kullun nasi yaghdu. Tetapi tengok apa yang Rasulullah disebutkan. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua orang manusia itu yang mereka pergi awal atau keluar rumah awal pagi, mereka adalah menjual diri. Ba'i'un nafsahu. Semua orang dia jual diri ini. Tapi ba'i'un nafsahu famu'tiquha, dia akan merdekakan diri dia daripada neraka, atau mubiquha, atau dia akan memasukkan diri dia di dalam neraka. Pilih. Tak ada orang yang ketiga. Tak ada. Salah satu di antara dua ini sahaja. So masa yang kita nak keluar, okey, pada awal Syawal, boleh kata hari raya, kita nak keluar daripada rumah atau kita nak pergi mana-mana, okey? Okey, sekarang kita nak keluar dengan keadaan apa? Nak merdekakan diri ini daripada neraka, atau kita nak merugikan atau memasukkan diri ini di dalam neraka? Rasulullah dia bagi tahu macam tu. So, letak ni dekat depan kamu. Okey, selalu kita akan fikir macam tu. Apabila kita keluar daripada pintu depan, pintu rumah, okey, ingatkan, kullun nasi yaghdu. 3 perkataan. Kullun nasi yaghdu. Semua orang manusia keluar awal pagi. Itu maksud dia. Dan ada 2 jalan di sini. Bukan jalan yang jalan-jalan, bukan. Maksudnya 2 jalur atau 2 cara boleh kata. 2 bahagian di sini. Okey, 2 jenis di sini. Nak pilih yang mana? Kalau kita nak pilih, nak merdekakan diri ini daripada neraka, so maknanya jangan maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak survive, kalau nak selamatkan diri ini daripada neraka, maknanya membanyakkan daripada amalan-amalan yang saleh. Kalau mau selamatkan diri ini daripada neraka, maknanya kita akan betul-betul buat amal-amalan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Ini cara yang pertama. Tapi kalau dia buat banyak dosa atau maksiat Allah Subhanahu Wa Taala, atau amal-amalan soleh dia macam bercampur, ada riak dekat sana, ada syirik dekat sana, apa semua tak tahu apa yang ada dekat sana, so maknanya dia membahayakan diri, memasukkan diri di dalam neraka. Sebenarnya kena ingat dan ingatan itu dia akan tolong kita untuk fokus di atas bahagian atau jenis yang pertama, nak merdekakan, selamatkan diri ini daripada neraka. Itu logo boleh kata atau dialog kita yang kita nak fokus di atas dia. Okey, ni benda yang kedua yang saya boleh nasihat kepada semua. Yang ketiga, tahu tak atau kita ada rasa ke atau tidak, masa yang kita di bulan Ramadan kita mampu nak tukar banyak adat kita, banyak benda yang buruk daripada hidup kita, betul tak? Siapa yang dia boleh solat 8 rakaat dekat satu malam? Tak ada. Siapa yang dia boleh puasa setiap hari selama 3 hari? Tak ada. Okey, siapa yang dia boleh jaga diri daripada maksiat dekat luar pada Ramadan, luar pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita jaga diri. Okey. So banyak benda yang kita boleh tukar.
So kelebihan Ramadan sebenarnya bagi saya, kelebihan dia dia kurniakan kita satu peluang untuk confident, untuk percaya diri ini dia mampu untuk tukar. Kita dah dapat peluang itu. Kita dah rasa, dah cuba, peluang itu. So sekarang dekat luar Ramadan, insya-Allah kita mampu nak tukar. Insya-Allah kita mampu untuk konsisten, untuk bersambung. Sebenarnya kalau ada satu orang dia datang dia kata, oh sebenarnya dekat bulan Ramadan sebab ramai orang buat ibadah, kita ada motivasi, so kita membanyakkan ibadah. Ataupun lagi satu orang, sesetengah orang dia akan kata, saya membanyakkan ibadah dekat bulan Ramadan sebab syaitan itu dia berkait, Allah kaitkan mereka, dia susah nak gerak, tak kacau kita dekat bulan Ramadan. Okey, banyak alasan, banyak reason, banyak fikiran, banyak view. Tapi terakhir sekali kita akan kata sebenarnya tapi sebenarnya kita mampu nak tukar. Kita boleh nak buatkan dia. Kalau macam tu, maknanya dia akan bagi kita confident yang kita akan sambung di atas dia dan kita kalau jumpa apa-apa masalah di dalam hidup kita. Apa-apa isu atau apa-apa benda yang musibah boleh kata di dalam hidup kita, kita akan kata insya-Allah kita mampu nak tukarkan dia. Macam yang kita boleh tukarkan dia dekat bulan Ramadan. Mungkin di dalam bulan Ramadan dalam 30 hari kita mampu nak tukarkan dia, betul tak? Tapi kita akan kata kalau luar Ramadan tak apa, kita akan bagi lagi extend. Kita akan extendkan dia. Mungkin kita akan ambil 60 hari, 2 bulan, tak ada masalah. Tapi terakhir sekali kena tukar benda yang buruk itu. Macam tu. Okey? Baik. Ini nasihat yang ketiga. Yang keempat, jangan rasa sombong. Jangan rasa, oh kita dah dapat banyak amal-amalan yang saleh. Sampai kita insya-Allah kita akan masuk syurga. Jangan. Ini cara atau pintu syaitan yang dia nak buka dia kepada diri kita, kepada hati kita sebenarnya. Sebab amal-amalan kita dia akan jatuh atau Allah akan hancurkan dia kalau ada dua sebab atau dua benda. Benda yang pertama sombong, benda yang kedua al-mannan. Al-mannan itu dia kata saya yang bagi dekat kamu. Saya hari itu bagi banyak nikmat. Itu panggil dia al-minnah atau orang yang mannan. Okey? Dua benda ini dia akan jatuhkan amal-amalan kita atau hilangkan pahala amal-amalan kita yang kita telah buatkan dia. So maknanya jangan kita akan rasa macam dah buat banyak amal yang saleh. Setiap hari, setiap malam, setiap hari puasa, setiap malam. Ya, kita dah dengar daripada Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang dia puasa bulan Ramadan kerana Allah dan percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ambungkan semua dosa-dosa dia yang telah buatkan dia sebelum ni. Ya, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang dia buat qiyamul lail setiap malam pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ambungkan dosa-dosa dia. Lagi satu hadis Rasulullah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang dia buat qiyamul lail pada Lailatul Qadri, Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Akan ambungkan semua dosa-dosa dia yang telah buatkan. Ya, kita percaya dengan 3 hadis itu, tapi jangan menyebabkan jangan 3 hadis itu akan menyebabkan dia jadi sombong, jadi kibir. Sebab kibir itu sifat siapa? Sifat syaitan, sifat iblis. Masa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, apa yang dia kata? Ana. Syaitan dia kata macam tu. Dia kata saya lebih baik pada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu yang mencipta saya daripada api, tapi dia daripada tanah. Dia mula daripada sana. Sebenarnya dosa yang pertama
Yang dilakukan di dalam semua alam makhluk ni Allah Subhanahu Wa Taala ialah sombong, ialah kibir. Sebenarnya ni satu jalur atau satu cara atau satu benda yang sangat bahaya. Jangan rasa amal-amalan kita yang telah buatkan dia pada bulan Ramadan, dia adalah satu amalan yang agung, satu amalan yang besar, satu amalan yang boleh masukkan masukkan kita di dalam syurga. Jangan kita rasa macam tu. Kita akan membaniakan istighfar. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, membaniakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, terimalah amalan-amalan kita. Okey? Saya minta maaf, nak ambil 2 minit sahaja, sekejap. Arif, nanti jangan lupa ambil gambar ya. At the end of the session, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, dia ada satu dia terputus. Minta maaf.
Okey. Waalaikumsalam. Tak apa, Boleh Ustaz. sambung Syekh Arif? Boleh sambung? Ya boleh, silakan Ustaz. Okay, jazakallah khair. So maknanya fikrah yang saya bagi tahu tadi, sebenarnya jangan rasa sombong, tetapi kita diperlukan untuk membanyakan istighfar. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membanyakan doa, ya wahai Allah Subhanahu Wa Taala, atau ya Allah terimalah amal-amalan kita dekat bulan Ramadan. Dengan perasaan tawaduk, dengan perasaan rendah diri, itu kita minta daripada Allah SWT. InsyaAllah Allah SWT akan terima amal-amalan kita. Okay? Baik. Ini yang keempat. Yang kelima. Kita diperlukan, selalu saya bagi tahu dekat ni student-student saya, kita mesti ada satu motivasi, satu motivasi yang akan motivasikan kita untuk sambung. Sebab kadang-kadang kita rasa macam lemah, kita rasa macam bosan, kita rasa macam tidak ada manfaat, atau mungkin kita tak nak sambung dengan amal-amalan yang saleh. Tapi kena ada satu motivasi kepada kita yang selalu dia akan push kita untuk konsisten, untuk beriltizam dengan apa yang kita dah pilih dia, nak fokus di atas dia dan nak sambung dekat selepas Ramadan. Okey, apa yang motivasi yang di sini? Okey, motivasi yang dia selalu tolong kita, push kita, angkatkan kita, bangkit kita untuk konsisten ialah husnul khatimah. Ramai orang dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk husnul khatimah. Tapi husnul khatimah itu tak boleh dapat dia dengan cara yang senang. Kita kena berusaha. Sesiapa yang dia selalu bersambung dengan amal-amalan yang saleh, habis satu amalan, dia mula balik dengan amalan yang sama atau amalan yang baru, tak kisah, tak ada masalah. Tapi yang paling penting dia akan sambung, tak berhenti satu hari. Kalau setiap hari dia buat amal-amalan yang saleh, insya-Allah hari yang terakhir daripada hidup kita, kita akan berkhatam, atau kita berhabiskan dia dengan apa? Dengan husnul khatimah. Sebab apa? Sebab dia sentuh amal-amalan yang saleh itu. So itu kelebihan konsisten atau kelebihan beriltizam dengan amal-amalan yang saleh. Dia akan tolong kita untuk husnul khatimah. So dekat terakhir sekali kita akan dapat macam syahadah, kita sebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun ruh ini dia akan keluar daripada badan dengan keadaan yang selesa. Ya, sebab semua orang dia akan dapat naza'. Semua orang dia dapat naza'. Sebab ruh ni dia dah lama dah dia tinggal atau dia berhidup di dalam badan ini. So apabila malaikat maut datang dan dia suruh dia keluar, susah kepada dia nak keluar daripada badan ini. Dia sebab dia dah selesa, dah comfortable dengan badan ini. Mana dia akan keluar? Nak keluar pindah ke mana? Duduk dekat mana? Tinggal dekat mana? Dia tak mahu. Dia nak tinggal dengan badan ini. Tapi kalau kita dah biasa, badan ini dia dah biasa dengan amal-amalan yang saleh, so nanti apabila malaikat maut dia suruh dia untuk keluar, dia akan keluar dengan keadaan yang selesa. Itu panggil dia husnul khatimah. Nazak dia selesa, dia boleh ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat dia suka sebenarnya, suka ambil ruh kita. Sebab mereka akan panggil ruh ini, ya ayyatuhar ruhut tayyibah ukhruji ila jannati adn. Wahai ruh yang baik ini, keluarlah dan pergi dekat syurga, atau dekat satu tempat yang tayyibah, dia yang sangat baik dekat sana. Tapi kalau ruh itu yang buruk, yang ada banyak dosa, banyak keburukan dekat sana, dia akan suruh dia, ya ayyatuhar ruhul khabithah, wahai ruh yang sangat buruk, keluarlah daripada badan ini ke satu tempat yang lagi buruk. Dia kata macam tu. So malaikat dia suka sebenarnya. Dia suka nak receive, nak terima ruh kita. Dan apabila mereka terima ruh kita yang baik, dia akan naik dekat syurga. Apabila mereka sampai dekat syurga yang astagfirullah, dekat langit yang pertama. Apabila mereka sampai dekat langit yang pertama, semua malaikat yang berada dekat langit yang pertama, mereka akan berhidung satu wangian. Dia kata, wow, apa ni wangi yang datang? Mereka kata, ni ruh orang yang ada di sini. Ruh orang yang saleh. So mereka mula rahmat, minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruh kita. Itu keadaan dia macam tu.
Tapi apabila angkat roh yang buruk, roh yang tak baik, naik dekat sana, mereka berbau satu bau yang sangat buruk. Mereka kata, apa ni? Dia sangat buruk. Mereka kata, ni roh orang yang tak baik sebenarnya. Mereka akan apa? Mereka akan doa di atas. Mereka akan mencelagakan, minta laknat Allah Subhanahu Wa Taala di atas roh ini. Itu keadaan macam tu. So itu yang kelebihan bersambung atau konsisten dengan amal-amalan yang salih. Walaupun sikit, walaupun wa in qalla Rasulullah bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Antara amal-amalan yang sangat baik adalah yang bersambung walaupun sikit, walaupun tak banyak, tak ada masalah, tapi dia akan bersambung. Itu yang penting. Okey, baik. Okey, yang seterusnya kita kena letak satu kaedah dengan husnul khatimah. Kaedah itu an-na'imu la yudraku bin na'im. Kalau kita nak dapat nikmat akhirat, ialah syurga, tak boleh susah nak dapatkan nikmat akhirat atau nikmat syurga dengan nikmat dunia ini. Kita kena berusaha. Kena dapat kesusahan di sini, di dalam dunia ini. Okey, ambillah ni dalilnya. Satu hari Rasulullah dia duduk dekat Masjid Nabawi. Ada satu orang Badui dia masuk dekat masjid itu. Dan Rasulullah tengok pada orang Badui itu dan Rasulullah dia tanya dia soalan. Satu soalan. Rasulullah dia tanya dia. Rasulullah dia tanya dia, hal asabatka ummu mildam? Wahai orang ini, adakah kamu pernah dengan ummu mildam? Ummu mildam itu nama demam dalam bahasa Arab. Nama dia adalah Ummu Mildam. Adakah kamu pernah dapat Ummu Mildam? Orang Badui dia membalas kepada Rasulullah, dia kata, apa ni Ummu Mildam? Dia tak tahu apa perkataan Ummu Mildam. Dia tak tahu apa demam, apa rasa panas itu. Rasulullah jawabkan dia, harrun bainal jildi wal lahm. Dia satu panasan yang dia masuk di antara kulit dan daging di dalam badan. Dia kata, tak pernah. Tak pernah langsung. Dia orang Badui, dia 60 tahun. Dia berusia. Dia kata tak pernah. Okey, Rasulullah diam. Lepas tu Rasulullah dia tanya dia soalan yang kedua. Rasulullah tanya dia, hal asabaka suda'? Adakah kamu pernah dengan suda'? Suda' itu pening kepala atau sakit kepala. Pening, rasa pening. Dia kata, pernah. Dia kata, apa suda' itu? Wa mas suda'? Dia tanya Rasulullah. Dia tanya balik. Dia kata, Rasulullah jawabkan dia, rihun ta'taridu fil ra'si tadribu fil uruq. Ni satu angin yang dia masuk dekat kepala, dia akan pukul semua badan. Orang yang dia ada migrain, dia tahu apa maksud rasa sakit dekat kepala. Tanyalah dia akan jawabkan macam mana keadaan migrain itu. Orang Badui itu dia membalas kepada Rasulullah, dia kata, tak pernah. Tak ada langsung saya rasa macam sudah itu. Rasulullah diam. Orang Badui itu dia duduk sekejap, lepas tu dia keluar. Apabila dia keluar, Rasulullah dia bagi tahu dekat sahabat, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzurhu. Sesiapa yang dia mahu tengok satu orang daripada neraka, tengoklah pada orang ini. Maksud hadis Rasulullah atau maksud kalam Rasulullah tadi, maksudnya sesiapa yang dia tak dapat kesusahan, sesiapa yang hidup dia macam sangat selesa, tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa benda yang kacau, tak ada apa-apa benda yang ganggu dia, ni satu tanda yang bahaya sebenarnya. Satu tanda yang tak baik sebenarnya kepada kita. Kena ada kesusahan, kena ada beberapa cabaran, kena rasa sakit. Kenapa? Sebab dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu Wa Taala nak mengujikan kita. So kita qala liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ini dekat surah Al-Mulk. Allah nak menguji kita, nak tahu sesiapa lebih baik, lebih amal-amalan dia lebih kuat, lebih cantik, ahsanu amala, lebih cantik, lebih ikhlas boleh kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya kena dapat ujian.
Kena Allah SWT menguji kita, tak tinggalkan kita langsung. Itu dia. So, maknanya kena berusaha. Kena dapat banyak kesusahan. Kena sabar, boleh kata. Kena sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan minta tolong atau mengkuatkan diri dengan as-sabar, ialah puasa, was-salat dan solat. Dua benda ni dia akan tolong kita untuk mengkuatkan badan. Okay, so kita akan sambung sampai kita akan dapat husnul khatimah. Kalau dah dapat husnul khatimah, tidak apa-apa kesusahan selepas dia. Ambillah ni satu hadis Rasulullah bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya. Dekat hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan bawa satu orang yang dapat banyak nikmat, semua nikmat yang sangat besar dekat dunia. Kereta yang besar, rumah yang besar yang luas, harta yang banyak, duit yang banyak, semua Allah akan bawa dia. Dan masukkan, Allah akan, dia kata, fayaghmisuhu ghamsatan finnar. Allah akan memasukkan dia di dalam neraka satu saat sahaja dan keluarkan dia. Dan Allah tanya dia, pernah dapat nikmat atau keadaan yang selesa di dalam dunia? Dia kata tak dapat langsung. Dia lupa. Tak ingat. Walaupun satu saat di dalam neraka. Hadis habis? Belum habis lagi. Sambung. Rasulullah bersabda, wa yu'ta bi ab'asi ahli dunya. Dan Allah akan bawa satu orang yang sangat susah di dalam dunia ini. Dan Allah memasukkan dia di dalam syurga satu saat sahaja dan keluarkan dia. Dan Allah tanya dia, hal marra bika syaqa'un qat? Adakah kamu pernah dengan kesusahan di dalam dunia? Dia kata tak ada. Lupa. Sebab dia nampak nikmat di dalam syurga yang sangat kita tak boleh khayalkan dia. Kita tak boleh imagine macam mana kebesaran dia. So, maknanya kita akan berusaha sekejap je, beberapa tahun je. 10 tahun, 20 tahun, semua orang dia akan mati. Semua orang dia akan wafat. Kalau dah wafat dengan keadaan yang baik, alhamdulillah. Yang seterusnya, dekat alam barzakh, dekat alam akhirat, dekat as-siratul mustaqim, dekat semua, dia lalu, pergi, tak ada masalah. Tapi kalau dia dah sampai dekat naza', dekat wafat, dia dah wafat, tapi dengan keadaan yang buruk. Su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Dan roh itu dia keluar, semua kesusahan datang. Dekat alam barzakh ada kesusahan. Dekat as-siratul mustaqim ada kesusahan. Sampai terakhir sekali dia akan jatuh di dalam neraka. Itu dia. So maknanya tak apa. Kita akan sambung sampai kita akan dapat husnul khatimah. Okey, benda yang terakhir yang dia nak menutup tazkirah saya, di sini ada beberapa alamat atau boleh kata tanda-tanda yang dia menunjuk kepada kita ialah amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Okey. Tak mestinya semua alamat, satu alamat cukup sebenarnya. Okey, saya akan memberi 5 alamat. Alamat yang pertama dan yang sangat penting adalah Allah akan berjayakan kita ke amal-amalan yang salih yang seterusnya. Itu alamat yang pertama atau tanda yang pertama yang sangat penting. Tengoklah selepas Ramadan. Kalau kita masih bersambung dengan ibadah, masih kita mula amal-amalan yang baru, yang baik, yang baru, so maknanya Allah dah terima bulan Ramadan daripada kita. Alamat yang pertama atau tanda yang pertama. Tanda yang kedua, masa yang kita buatkan ibadah dekat luar Ramadan atau selepas Ramadan, adakah kita rasa lazat macam lazat yang kita rasa dekat bulan Ramadan atau lazat itu hilang? Contohnya, pada bulan Ramadan, masa yang kita nak solat, kita rasa macam khusyuk di dalam hati. Tapi dekat luar Ramadan, kita rasa macam nak habiskan. Bila solat ni akan habis? So maknanya, solat kita dekat bulan Ramadan, dekat luar Ramadan, atau Ramadan itu tidak ada manfaat. Atau mungkin, kita tak pasti, mungkin Allah tak terima solat-solat kita pada bulan Ramadan. Ini alamat atau tanda yang kedua. Okey, tanda yang ketiga. Tengoklah kalau kita buatkan satu dosa
kita akan bertaubat atau kita rasa macam dosa itu macam tak ada dosa. Itu satu alamat. Alamat itu dia akan tolong kita atau kita akan tahu. Sebab kalau faedah Ramadan, dia akan memersih hati kita. Dia akan mensucikan badan kita. So apabila satu kotoran atau satu dosa dia nak masuk atau terkena dengan badan ini, kita akan rasa, oh kenapa saya buat dosa itu? Kenapa? Kita jadi sensitif boleh kata. Kalau kita rasa sensitif dengan dosa-dosa selepas Ramadan, maknanya bulan Ramadan dia adalah baik kepada kita. Bulan Ramadan itu sebenarnya dia dah membersih, dah mensucikan badan ini. Tengoklah kalau kita pakai satu pakaian yang putih sangat, kalau ada satu titik yang hitam, dia nampak macam besar walaupun titik. Itu dia. Ini satu alamat atau satu tanda yang dia akan bagi tahu kita. Tanda yang keempat, kalau kita rasa takut Allah tak terima. Allah tak terima amal-amalan kita pada bulan Ramadan. Perasaan itu ada ke tidak? Kalau kita tak rasa, kita rasa macam Allah terimalah. Kalau macam tu, makna dia ni tanda dia macam menunjuk atau dia bagi tahu dekat kita sebenarnya bulan Ramadan itu atau amalan dia tak beberapa okey. Tak beberapa ikhlas dekat sana sebenarnya. So kalau kita rasa takut kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak terima amalan kita pada bulan Ramadan, satu tanda yang baik sebenarnya. Dan yang terakhir sekali, tanda yang kelima sebenarnya ialah kita rasa jealous atau boleh kata rasa apabila satu orang dia berdosa atau satu orang dia buat satu dosa depan kita, kita rasa macam marah di dalam badan kita. Kita rasa marah di dalam hati. Atau satu orang, boleh kata orang kafir, boleh kata yang dia minum arak depan kita. Kita rasa nak pukul dia macam tu. Tapi bukan yang betul-betul kita pukul, tapi rasa di dalam hati. Kita macam rasa nak menghormati semua hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada perasaan itu, sebenarnya alhamdulillah ada faedah daripada bulan Ramadan itu. Ini 5 alamat. Kalau dah dapat satu alamat, alhamdulillah, insya-Allah ada faedah daripada Ramadan. Amal-amalan pada bulan Ramadan, insya-Allah Allah terima daripada kita, wallahu a'lam. Okey, itu sahaja daripada saya. Yang itu saja yang saya boleh kongsi kepada semua. Saya minta maaf kalau ada silap-silapan, salah-salahan. Saya minta maaf atas bahasa saya, dia tak beberapa jelas atau ada beberapa perkataan yang mungkin salah pakai atau tak tahu macam mana. Tapi insya-Allah itu sahaja yang saya mampu. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada semua. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Dr. Hazika yang bagi saya ruang untuk memberi tazkirah 4 kali. Alhamdulillah, sebenarnya saya yang dapat faedah sebelum orang yang lain. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa hamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang kembali kepada Brother Aad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Rahman Al-Usman atas tazkirah kita sebentar tadi, dan kita dapati sangat banyak amal yang sebenarnya kita boleh lakukan selepas Ramadan. Tapi yang pastinya kunci utama kita untuk meneruskan amalan lepas Ramadan ni adalah konsisten. Dan kita perlu faham bahawa konsisten tu bukanlah konsisten berpuasa, memberi sedekah dan semua tu, tapi yang kecil-kecil pun tak apa. Mungkin sekadar membantu sahabat, share nota dengan sahabat, ataupun sekadar bantu belikan air untuk sahabat, tu pun dah satu amalan yang baik untuk kita teruskan di sepanjang bulan Ramadan. Dan kita tahu terdapat banyak amal yang kita boleh lakukan, tapi bukan semua kita boleh lakukan. Tapi dengan kalau kita boleh buat satu amal dengan istiqamah, dengan sabar, dengan secara berterusan, insya-Allah pahala itu dapat dikekalkan dengan sebaiknya.
Jadi saya rasa tu sedikit rumusan saya daripada ceramah Ustaz tadi, dan saya serahkan kepada Brother Ashraf untuk sesi fotografi. Salam buat Nabi Muhammad dan seluruh keluarga baginda.